Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua tim Easy Harta. Di sini saya buat perkongsian sedikit kepada mereka yang tak sempat datang ke kelas. So saya harap slide ini dapat membantu untuk memudahkan anda buat presentation di luar. Dan yang paling penting, kita dapat membantu seramai mana yang boleh, khususnya umat Islam yang berada di luar sana, insyaAllah. Sebelum saya meneruskan slide-slide yang lain, saya nak share satu video dalam filem Melayu yang saya rasa semua dah tahu, Tiga Abdul. Banyak iktibar dan panduan yang kita boleh dapat daripada cerita ni. So saya harap anda dapat menghayatinya. Kita adalah corporate consultant di bawah Mak Angkasa Amanah Berhad. Mungkin ada yang tak pernah dengar Mak Angkasa Amanah Berhad ni. Mak Angkasa Amanah Berhad ni ditubuhkan pada 22 Januari 2014. Baru lebih kurang dalam 2 tahun. Dan yang paling penting, kita didaftarkan di bawah Akta Syarikat Amanah 1949. Mak Angkasa Amanah Berhad ni adalah milikkan penuh di bawah angkasa. Mungkin kita pernah dengar sebelum ni Biro Angkasa yang buat motongan loan ke contoh di Jabatan Kerajaan. So kita lah anak syarikat di bawah angkasa. Dan antara produk yang penting di Mak Angkasa Amanah, kita buat pengamanan korporat, pengamanan persendirian dan pentadbiran bidang penguasaan. So ni antara produk-produk penting lah, dan dia ada huraian dia lah setiap satu produk tu. Seterusnya, yang ni adalah lembaga pengarah Mak Angkasa Amanah Berhad. Kalau kita tengok barisan depan ni, yang tengah ni, yang bagi Datuk Abdul Fattah Abdullah, dia adalah chairman Mak Angkasa Amanah Berhad, di mana beliau juga ialah Presiden Angkasa dan ahli lembaga pengarah FEPRA. Di Mak Angkasa Amanah Berhad, atau mudah untuk kita panggil MAB, ada beberapa perkhidmatan yang kita sediakan. Yang pertamanya, pengurusan harta pusaka, yang mana seorang tu menguruskan harta pusakanya semasa hidup. Di dalamnya ada penulisan wasiat, harta sepencarian dan hibah. Saya akan huraikan secara detail sebentar lagi. Yang keduanya, pentadbiran harta pusaka, iaitu selepas kematian pewasiat. Dan dekat sini ada kita uruskan harta pusaka dengan wasiat, maknanya individu tu membuat wasiat dengan kita, menulis wasiat dengan kita, ataupun harta pusaka tanpa wasiat, yang mana individu ni tidak membuat penulisan wasiat dengan kita, tapi setelah kematiannya warisnya datang berjumpa kita untuk minta kita bantu dia orang untuk menguruskan harta pusaka yang ada. Ini sijil syariah untuk MAB. Sebab ada yang tanya, kita punya operasi ni ikut kaedah syariah ke tidak. Okey, ada yang bertanya, Mak Angkasa ni tak pernah dengar pun, tak pernah tengok kat TV ke iklan ke apa ke. Sebenarnya dah ada dah dekat televisyen pun dah keluar lama dah. Dekat Soraba pun dah ada. Mungkin kita yang tak perasan. Okey, kita teruskan lagi dengan perancangan harta pusaka. Apa yang dimaksudkan dengan perancangan harta pusaka? Okey, yang dimaksudkan perancangan harta pusaka tu ialah pengurusan harta pusaka yang dilakukan secara teratur dan sah mengikut undang-undang dan hukum syarak. Dan ianya dilakukan sebelum seorang itu meninggal dunia. Okey, maksud dia kat sini, masa individu tu hidup, dia telah membuat perancangan dengan teliti tentang pengurusan harta pusaka dia. Nak bagi siapa, tanah ni nak bagi siapa, rumah ni nak bagi siapa. Dan semua tu dilakukan mengikut undang-undang dan hukum syarak. Dan ianya dah pasti bertulis lah. Kalau kita tengok contoh sebelum ni, orang kita kebanyakannya masa dia hidup, dia cuma cakap sehari mulut je. Rumah nak bagi isteri, tanah nak bagi anak tu, tanah nak bagi anak ni, rumah sewa tu nak bagi anak ni pula. Lepas berlaku kematian, bergaduh anak beranak, berbalah adik-beradik. Sepatutnya kata lelaki dapat 2 bahagian, yang ni kenapa nak bagi sama rata pula. Ada pula yang kata dia lah jaga si mati ni dengan baik, kenapa anak lain pun dapat bahagian sama macam dia. So benda-benda macam ni lah yang selalu berlaku di kalangan kita, disebabkan tak lakukan perancangan harta pusaka yang teliti, ataupun tak mengurus harta pusaka dia dengan baik masa dia hidup. Jadi bila dia dah tak ada, bergaduh semua. Okey, yang ni Kereta Akbar. Contoh-contoh mereka yang berbalah bergaduh, anak beranak, saudara mara, disebabkan berebut harta pusaka. So kita tengok batu api, waris jahil, punca perebutan harta pusaka. Ini semua pihak ketiga punya angkara ni.
So kita tengok dekat bawah ni, gaduh berebut tanah, tangan putus ditetak. Orang selalu bagi tahu adik-beradik ni ibarat air yang dicencang tidak akan putus. Tapi kena ingat, tangan ni bila kena tetak putus, air memang tak putus. Tengok ni, nenek ditumbuk sepupu, macam-macam lagi. Ni ada contoh lagi ni. Agih harta tak ikut wasiat. Janda berhak dapat hasil pencarian. Ni pun kadang masalah kita, dia tak tahu apa benda sebenarnya dikatakan harta pencarian ni. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Doktor dituduh tipu bahagi pusaka, golongan profesional pun. Tapi bila bab harta pusaka ni, dah tak ada istilah profesional lagi dah. Dia cuma nampak harta tu je. Sebab itulah kadang kita tengok, orang kata harta pusaka ni dah jadi harta puaka dah. So macam-macam istilah kita tengok di kalangan kita ni. Semuanya berpunca daripada perancangan yang tidak betul. Ataupun masa hidup tak buat perancangan tentang urusan harta pusaka dia. Bila dah mati, waris pula yang berbalah, berebut harta pusaka. Okey, yang ni contoh kita tengok tahun 2007 aset beku berjumlah 40 bilion. Wang yang tidak dituntut berjumlah 40 bilion. Okay, daripada 40 bilion tu kita tengok 1.5 bilion ni, ini buku apa ni, ASB ni tak? Okay, 2011 dah cecah sampai 4 bilion dah. 1.5 pergi kepada 4 bilion dalam masa berapa tahun je. Dan kita tengok duit APF tahun 2007 70 million. Dan tahun 2011 dah cecah 377 million. So dalam beberapa tahun je kita tengok dia punya peningkatan berapa banyak dah. Yang ni 66.6 bilion. Ni harta pusaka tidak diurus. Ada keluar dalam paper dah. Okey, yang ni sebenarnya tahun 2013. Kebanyakan orang menyangkakan hartanya akan diagih secara terus kepada orang tersayang apabila mereka tiada lagi. Okey, individu ni ada harta banyak. So dia ingat bila dia mati, harta dia semua terus pergi pada waris dia. Sebenarnya salah. Begitu juga waris dia. Dia tahu si ayah dia harta banyak, kapal di laut, gudang di darat. Bila ayah dia mati, dia kata ingat confirm duit tu semua, harta semua pergi dekat dia. Sebenarnya tu tak betul. Kena tahu ini, apabila seorang itu meninggal dunia, semua hartanya akan dibekukan kerana ia melibatkan proses perundangan. Bukan semudah yang kita sangkakan. Ingatkan mati, terus pergi pada waris. Waris pun ingatkan tunggu je duit datang. Ada proses perundangan yang kita kena lalu. Semua harta tu beku. Tak kira lah orang kaya ke, orang miskin ke, siapa sekalipun. Bila mati, confirm harta dia semua akan dibekukan. Contoh lagi, sebelum kematian, boleh bagi kad ATM tu pada siapa yang tak tolong ambilkan. Tapi lepas kematian dah tak boleh lagi dah. Account bank semua dibekukan. Kena ikut proses perundangan. Banyak kaedah perlu dilaksanakan. Saya pernah pergi JPJ dulu. Cuba nak tolong kawan. Kawan ni pakai kereta sama bayar. So bila owner kereta dah meninggal hari yang ketiga, terus pergi JPJ nak buat tukar nama. Tapi bila serahkan dokumen di kaunter, officer tu kata, Encik tak boleh buat tukar nama ni sebab owner dah meninggal. Rupanya hari ketiga pagi tu anak si mati tu pergi JPN, dia print saja mati, habis link semua. So dah tak boleh buat lagi dah. Kenalah ikut prosedur-prosedur yang seterusnya. Kena cek pentadbir dulu dan sebagainya. So dia jadi rumit. Ramai orang kata, kenapa perlu nak buat wasiat? Kan dah ada faraid, ikut je lah faraid tu. Ramai yang ingatkan macam ni. Dia kata, ada pula yang kata, kan dah ada hukum Allah faraid itu. Buat apa pandai-pandai pula nak buat wasiat tu, wasiat ni ke apa. Ikut je faraid tu. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Nak dapatkan sijil faraid dekat mahkamah tu bukan boleh minta je. Kena ada lantik pentadbir, kena ada persetujuan di kalangan waris untuk lantik pentadbir. Kalau dah wasiat si ayah pun tak bersetuju, macam mana pula nak lantik pentadbir kan adik-beradik? Confirm bergaduh kalangan adik-beradik. Jadi ada proses yang kena lakukan. Dalam urusan harta pusaka ni ada 3 bahagian, ataupun ada 3 level. Yang pertama, pengurusan wasiat yang dilakukan masa hidup dan selepas mati. Yang kedua ada pentadbiran, dan yang ketiga ada pengagihan. Dan faraid tu sebenarnya duduk dekat pengagihan. Bukan boleh pergi main minta-minta je. So dalam proses pentadbiran tu lah kena lantik pentadbir di kalangan waris dan sebagainya. Jadi benda ni selalu yang jadi rumit, yang jadi selalu berbalah di kalangan adik-beradik. Adik-beradik ni kata patut Balong jadi pentadbir. Ada pula yang lain nak kata tak boleh, Balong banyak hutang, nanti Balong yang sapu duit. Elok lantik abangah, dan yang Balong pula tak setuju abangah.
patut dia yang sulung, dia yang mentadbir. Dan semua sekali tak setuju, bertangguh. And then baik yang adik yang mungkin yang bongsu, masih bujang ke apa, follow je apa yang abang long bangah kata. Tapi dah bertangguh, lepas tahun 2 tahun, adik yang bongsu berkahwin. Dah lepas berkahwin, pihak isteri pula campur tangan, mak mentua campur tangan. Kenapa kau nak bagi abang long kau jadi pentadbir? Kan dulu kau yang jaga ayah masih hidup. Ayah kau sakit, kau lah yang jaga. Patut kau yang mentadbir. Dah bergaduh pula. Bebek dulu yang bongsu setuju, sekarang bongsu pula jadi pentadbir. Inilah yang selalu sangat berlaku di kalangan kita. Tak lama betul si ibu pula meninggal. Dah jadi kematian berlapis. Bila kematian berlapis, dah satu masalah baru lagi timbul. Dia akan jadi lagi rumit. Okey, kita teruskan lagi dengan perancangan harta pusaka. Apa yang dimaksudkan dengan perancangan harta pusaka? Semasa hidup, rumah, kereta, duit, barang kemas, kuasa pilihan penuh mau pada kita. Kita nak jual ke, kita nak tambah ke, nak kurangkan sikit ke, apa ke, nak bagi siapa ke, semua keputusan kita yang buat. Sebab apa? Kuasa milikkan penuh pada kita. And then apabila berlaku kematian, dah tak ada lagi kuasa pemilikan. Okay? Semua tu dah jadi harta pusaka. Kalau kata ada cincin sebentuk ke, duit shilling dalam kocik si mati pun, itu semua dah jadi harta pusaka. Ramai yang ingatkan bila sebut harta pusaka ni mesti rumah, duit dekat bank, duit shilling dalam seluar tu dia tak kira harta pusaka. Sebab itulah kadang-kadang bila berlaku kematian, anak-anak yang tak tahu ni ambil duit dalam kocik si mati, dalam wallet si mati, tengok ada 300-400 ke 200-300 ke, ambil tu buat kenduri, buat doa selamat, jamu semua yang datang, hukum dia haram. Sebab apa? Semua tu dah jadi harta pusaka dan ada hak-hak individu dalam harta pusaka tu sebenarnya. Jadi ramai yang datang ni makan harta yang batil. Sebab itu kalau kita tengok kadang bila ada kenduri ke doa selamat ke ada kematian, yang mana tahu ni dia tak makan pun. Lepas datang tahlil apa dia tu balik. Macam-macam alasan kata tak apa dah makan tadi nak cepat ke apa. Sebenarnya kadang-kadang dia tak nak tanggung subhat tu. Lebih baik dia elakkan. So kita yang tahu ni kena ingatkan kepada kawan-kawan yang lain. Semua tu dah jadi harta pusaka. Dan bila harta pusaka ni dia terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama pentadbiran dan yang kedua pengagihan. Jadi sama ada nak bagi faraid ke, nak bagi sama rata ke, nak pelepasan hak ke, semua tu duduk dekat pengagihan. Yang penting sekarang ni pentadbiran. Pentadbiran yang perlu dilaksanakan dulu selepas berlaku kematian pada seseorang. Okay. Untuk memastikan semua proses perusahaan harta pusaka dapat berjalan dengan lancar, maka kita perlu melaksanakan penulisan wasiat. Okay, ini yang kita nak bincangkan sebenarnya. Okay, ramai yang lalai tulis wasiat, punca bagi harta tertangguh. Urus harta pusaka sebelum meninggal dunia. Ini semua penulisan wasiat lah ni sepatutnya. Nabi pun dah pesan sebelum tidur kena tulis wasiat. Ya tak? Apa yang dimaksudkan dengan penulisan wasiat? Ia adalah ikrar atau arahan bertulis yang mengandungi kenyataan amanah yang dibuat oleh si pewasiat, iaitu yang individu hidup tadilah, yang ada harta tadi, kepada waris semasa dia masih hidup. Maksudnya masa yang ada harta ni tadi hidup ataupun kita panggil pewasiat, dia buat arahan bertulis, ada hitam putih. Dia nak bagi siapa, apa dia nak dengan harta tu besok sampai dia mati nak buat macam mana. Dan semua ni terlaksana selepas si pewasiat ni mati. So wasiat ni ditulis masa hidup dan terlaksana selepas berlaku kematian. Okay, kita tengok ni riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia mati di jalan kebenaran dan sunnah, dan mati dalam keadaan bertakwa dan bersyahadah, dan mati dalam keadaan diampunkan dosanya. Okay, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, 3 elemen penting dalam penulisan wasiat. 3 perkara penting yang perlu ada dalam penulisan wasiat. Yang pertama, mesti ada pewasiat.
iaitu orang yang menulis dan mewasiatkan hartanya. Maksudnya ni dia pemilik harta tu lah. Dia nak bagi kepada siapa, dia lah pewasiat. Okay. Dan yang kedua, beneficiary. Itu orang yang bakal menerima harta tu. Orang yang menerima harta daripada wasiat tadi. Mesti nak ada juga. Dan yang ketiga, wasi. Iaitu kita mak angkasa. Orang yang lantik untuk mengurus dan menyempurnakan wasiat. Dia kalau nak ikutkan perkataan wasiat ni, dari sebutan biasanya ada 3 makna. Wasiat yang pertama, iaitu kita memberi maksimum 1/3 daripada harta pusaka kita kepada mereka yang bukan waris. Dan dia lebih dikenali sebagai sedekah. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, dia lebih merupakan arahan. Contoh, si suami tadi wasiatkan pada bini dia, bila dia tak ada besok, jaga anak-anak dengan baik, kan? Didik anak-anak, jangan tinggal solat dan sebagainya. Wasiat yang ketiga tu wasi, pentadbir. So ada 3 sebutan. Tapi dari istilah yang sebenarnya, wasiat tu ialah memberikan sesuatu kepada mereka yang bukan waris, iaitu dia beri harta pusaka dia atau maksimum 1/3 daripada harta pusaka dia kepada mereka yang bukan ahli waris. Itu maksud wasiat yang sebenarnya. Ramai orang kata, kenapa perlu nak buat wasiat? Kan dah ada faraid, ikut je lah faraid tu. Ramai yang katakan macam ni. Ada pula yang kata, kan dah ada hukum Allah faraid tu, buat apa pandai-pandai pula nak buat wasiat tu, wasiat ni ke apa. Ikut je faraid tu. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Okay? Nak dapatkan sijil faraid dekat mahkamah tu bukan boleh minta je. Kena ada lantik pentadbir, kena ada persetujuan di kalangan waris untuk lantik pentadbir. Kalau dah wasiat si ayah pun tak bersetuju, macam mana pula nak lantik pentadbirkan adik-beradik? Confirm bergaduh kalangan adik-beradik. Jadi ada proses yang kena lakukan. Dalam urusan harta pusaka ni ada 3 bahagian, ataupun ada 3 level. Yang pertama, pengurusan wasiat yang dilakukan masa hidup dan selepas mati. Yang kedua, ada pentadbiran. Dan yang ketiga, ada pengagihan. Dan faraid tu sebenarnya duduk dekat pengagihan. Bukan boleh pergi main minta-minta je. So dalam proses pentadbiran tu lah kena lantik pentadbir di kalangan waris dan sebagainya. Jadi benda ni selalu yang jadi rumit, yang jadi selalu berbalah di kalangan adik-beradik. Adik-beradik ni kata patut balong jadi pentadbir. Ada pula yang lain pula kata tak boleh, balong banyak hutang, nanti balong yang sapu duit. Elok lantik abangah. Dan yang balong pula tak setuju abangah, patut dia yang sulung dia yang mentadbir. Dan semua sekali tak setuju, bertangguh. And then baik-baik yang adik yang mungkin yang bongsu, masih bujang ke apa, follow je apa yang balong abangah kata. Tapi dah bertangguh, lepas tahun 2 tahun, adik yang bongsu berkahwin. Dah lepas berkahwin, pihak isteri pula campur tangan, mak mentua campur tangan. Kenapa kau nak bagi abang long kau jadi pentadbir? Kan dulu kau yang jaga ayah masih hidup. Ayah kau sakit, kau lah yang jaga. Patut kau yang pentadbir. Dah bergaduh pula. Bebek dulu yang bongsu setuju, sekarang bongsu pula jadi pentadbir. Inilah yang selalu sangat berlaku di kalangan kita. Tak lama betul si ibu pula meninggal. Dah jadi kematian berlapis. Bila kematian berlapis, dah satu masalah baru lagi timbul. Dia akan jadi lagi rumit.
Okey, yang ni tugas-tugas khas wasi, tugas-tugas pentadbir. Apa yang perlu dilaksanakan oleh pentadbir? Mengenal pasti wasiat, kumpul dulu apa dia wasiat yang ada, mendapatkan probate ni surat kuasa lah, menghimpunkan semua harta peninggalan wasiat, membayar semua hutang pewasiat, menyediakan menyata akaun, membahagi semua harta pewasiat mengikut wasiat atau membagi-bagi harta pewasiat mengikut faraid. Ini semua tugas yang perlu dilaksanakan oleh pentadbir. Agak-agak boleh ke Balong buat benda ni semua? Kalau boleh buat, berapa lama dia boleh buat? Ini yang selalu jadi masalah, yang jadi proses pembahagian tu jadi bertangguh. Okay, antara kebaikan menulis wasiat dengan kita, yang pertama, pewasiat telah melantik wasi semasa hidupnya, pentadbir tadi, so tak akan adalah bergaduh di kalangan adik-beradik lepas pewasiat meninggal besok, dia jadi lagi mudah. Wasi atau pentadbir akan menjalankan urusan pentadbiran harta pusaka si mati, pembayaran hutang dan mengagihkan harta kepada waris. So pentadbir akan uruskan ni semua. Jadi si waris tadi tak perlu risau, cuma tunggu je. Apa hutang ke apa ke tadi, nak bagi faraid ke tadi, semua wasi yang akan uruskan. Dan tidak perlu mendapat tanda tangan semua waris dan dapat mengurangkan prosedur. Tak perlu nak tunggu kan. Ada satu step nak dapat persetujuan waris, satu step nak dapat persetujuan waris, tak perlu lagi dah. Okay, dan tempoh masa agihan harta pusaka dapat dipendekkan lagi cepat. So waris pun sebenarnya lagi bagus sebenarnya. Dari segi masa untuk dapat harta tu lagi cepat. Dan dapat mengagihkan 1/3 harta kepada bukan waris. Okey, berkenaan dengan mengagihkan 1/3 harta kepada bukan waris ni, kebanyakan ni contoh sedekah lah. So bila individu yang buat wasiat tadi dia ada harta, kalau dia tak buat wasiat dengan kita, dia terus buat beritahu ataupun buat hitam putih hanya dengan waris dia, dan waris bincang untuk lantik pentadbir di kalangan waris, dan kebiasaannya dia orang tak laksanakan pun 1/3 kepada bukan waris tu, dan dia tak peruntukkan pun ayat mudahnya, ataupun dia collect seorang 100 masuk tabung masjid, collect seorang 100 kalangan adik-beradik masuk tabung masjid, ni untuk ayah kata dia. Paling tinggi pun mungkin buat upah haji. Tapi dalam situasi ni, kalau buat wasiat dengan kita, si pewasiat tadi boleh design nama jariah dia dulu. Maksud saya tadi, dia boleh agihkan, asingkan 1/3 daripada harta dia maksimum. Kenapa 1/3? 1/3 yang boleh diberi kepada bukan waris, yang tidak boleh dicabar. Kalau dia bagi lebih, waris setuju, tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi lebih, waris tak setuju, hanya 1/3 saja yang boleh diambil kira. So dia boleh agihkan 1/3 daripada harta dia tadi untuk disedekahkan ke mana, mungkin pusat tahfiz ke, pusat-pusat kebajikan ke, so benda-benda ni yang akan bantu dia besok. Okay, kita share sikit tentang pentadbiran harta pusaka, bagaimana harta tu ditadbir sebenarnya, ataupun kaedah bagaimana harta tu ditadbir. Okay, ada yang bertanya, main kasa ni tak pernah dengar pun, tak pernah tengok kat TV ke iklan ke apa ke. Okay, sebenarnya dah ada dah dekat televisyen pun dah keluar lama dah. Dekat Soraba pun dah ada, mungkin kita yang tak perasan lah.
Okey, ni huraian secara ringkas lagi. Kalau tanpa wasiat, aset beku. Okey, bila aset beku, kena dapatkan permohonan untuk surat kuasa mentadbir. Maksudnya nak lantik pentadbir lah tadi. Siapa contoh di kalangan waris lah contoh. Okey, ini nak bergaduh apa semua kat sini lah selalu. Ini yang selalu jadi lambat. Okey, bila dapat persetujuan bertulis dari semua waris, dia sahkan individu yang ni sebenarnya dilantik sebagai pentadbir. Okey, bila pentadbir dah dilantik, kena dapatkan pula 2 penjamin. Ni kalau lebih 2 juta lah contoh. Permohonan melantik 2 penjamin, 2 penjamin untuk pentadbiran. Berdapat surat kuasa, barulah aset dicairkan. Okey, kalau buat wasiat dengan kita, aset beku sama juga, tetap beku. Kita dah boleh dapatkan sedia faraid terus. Sebab apa? Kita dah ada pentadbir, kita tu jadi pentadbir. Probate diperolehi, surat kuasa diperolehi, terus aset dicairkan. So kalau kita tengok perbezaan dekat sini, kerja dekat yang buat wasiat ni lagi pendek jangka masa kerja dia. So waris akan dapat harta tu dengan lebih cepat, dan dia lagi mudah untuk dicairkan. Okey, ni saya ambil contoh satu lagi. Contoh kalau dia buat wasiat, dia tengok jangka masa dia 18 bulan ni mungkin harta banyak lah, contoh lebih 2 juta. Okey, setahun setengah dah settle. Tapi kalau tak buat wasiat, dia tengok 5 tahun pun belum tentu. Ada kita dengar wasiat khabar sampai 50 tahun. Jadi itu antara masalah-masalahnya kalau dia tak buat urusan wasiat, tak lantik pentadbir di peringkat awal. Kadang-kadang satu geran tanah tu sampai boleh pergi 100-200 nama. Kalau kita dengar macam tak masuk akal, tapi itulah hakikatnya. Sebab apa jadi macam tu? Disebabkan kematian tu dah berlapis. Okay, seterusnya hibah. Hibah juga adalah salah satu elemen dalam pengurusan harta. Hibah ni kalau diertikan yang sebenarnya ialah hadiah. Maksudnya seorang penghibah tu menghadiahkan hartanya kepada penerima hibah. Dia menghadiahkan seorang, itu kita panggil hibah, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itu maknanya hibah. Syarat-syarat hibah perlu diisytiharkan oleh pemberi hibah. Hibah juga hendaklah diserahkan sendiri oleh pemberi kepada penerima hibah, dan penerima hibah menerima akan harta yang dihibah. Kalau rukun hibah tu ada 4. Yang pertama penghibah, yang kedua penerima hibah, yang ketiga harta yang dihibah, dan keempat ijab dan kabul. Itu rukun hibah. So jelas kat sini hibah tu maksudnya hadiah. Tapi yang kita nak sentuh kat sini bukan hibah biasa ataupun kita panggil hibah mutlak. Hibah mutlak ni maksudnya, contoh seorang ayah tu dia ada rumah, dia nak hibahkan rumah ni ataupun dia nak hibahkan tanah ni pada anak dia. Maksudnya dia bawa anak dia pergi pejabat tanah tu tukar nama. Dan selepas tu nama dekat geran tu cuma ada nama anak dia. Tu maksudnya hibah mutlak. Dan pemilikan terus kepada anak dia. Si ayah dah tak ada apa pemilikan lagi pada tanah tu. Itu hibah yang biasa ada dekat luar yang kita nampak sekarang ni lah. Yang kita panggil hibah mutlak. Atau ada juga panggil hibah nyata. Maksudnya terus buat pertukaran hak terus. Tapi isu yang selalu berlaku pada hibah mutlak ni, sebagai contoh ayah tu hibahkan rumah pada anak dia. Kalau kita tengok dalam drama-drama di TV kan, bila ayah tu dah hibahkan rumah pada anak dia, nama dah tukar, selang beberapa bulan anak tu jual rumah. Jadi masalah pula pada si ayah, terpaksa hidup merempat sana sini dan sebagainya sebab dah tak ada rumah. Sedangkan si ayah dengan ibu tadi masih hidup. Tapi oleh kerana nama dah tukar pada nama anak, so kuasa untuk pemilikan rumah tu lah pada anak lah. So anak ada hak untuk buat apa ikut kehendak dia. So tu selalu yang jadi masalah pada hibah mutlak. So hari ni kita nak share tentang deklarasi hibah. So apa kelebihan dalam deklarasi hibah ni? Yang pertama, harta yang dihibah tidak dianggap harta pusaka dan terkeluar dari kiraan faraid. So maksudnya deklarasi hibah ni atau hibah ni, harta tu dah terkeluar dari faraid. Sebagai contoh, kalau individu ni tadi, kita ambil contoh Pak Ali ni tadi, dia ada harta bernilai 1 juta. Dalam 1 juta tu mungkin tanah ada bernilai 200,000, ada rumah dan sebagainya. So awal-awal Pak Ali dah hibahkan 200,000 ni tadi, nilai tanah tadi ni pada anak dia. So jadi tanah tadi dah automatik terkeluar dah. Jadi bila sebut harta pusaka besok bukan 1 juta lagi, cuma 800,000 saja. Yang kedua, pemberi hibah masih lagi pemilik berdaftar harta tersebut dan tiada pertukaran hak milik kepada penerima hibah. Sebagai contoh, Pak Ali nak hibahkan rumah pada anak dia tadi.
Pak Ali cuma buat dokumen deklarasi hibah, buat pengesahan hibah, tapi hibah tu tak terlaksana lagi. Hibah tu hanya akan terlaksana selepas Pak Ali meninggal. Maksudnya dekat geran tu masih nama Pak Ali sebagai contoh. Anak dia tahu dah rumah ni dia akan terima. Dia lah menerima hibah dan dia sekali duduk kat rumah tu. Tapi pemilikan bukan pada dia lagi, masih atas nama Pak Ali. Pak Ali meninggal, barulah terlaksana hibah tu. Yang ni kita panggil deklarasi hibah. Jadi untuk Pak Ali tadi lebih selamat. Maknanya kalau dia tak puas hati dengan anak dia tadi pun, dia dah buat dokumen tapi dia tak puas hati dengan anak dia. Mungkin anak dia masa tu belum kahwin, lepas kahwin buat perangai dan sebagainya. So Pak Ali ada hak untuk tarik balik hibah tu. Hibah boleh ditarik balik seandainya daripada umur yang tinggi kepada rendah. Sebagai contoh, pangkat atuk kepada cucu, bapa kepada anak boleh. Suami kepada isteri tak boleh, isteri kepada suami tak boleh, individu pada kawan pun tak boleh. Itu masuk deklarasi hibah. Kena jelas dekat situ. Dan yang ketiga, pemberi hibah bertindak sebagai pemegang amanah je. Macam tadi Pak Ali hanya sebagai pemegang amanah, walaupun dia ada hak lagi ke atas tanah tu. Tapi dia tetap boleh tarik balik seandainya dia tak puas hati. Seterusnya, deklarasi harta sepencarian. Harta sepencarian ni maksudnya ialah harta yang dikumpulkan bersama oleh suami dan isteri setelah mereka bernikah. Itu yang mudahnya, yang senang kita faham. Contoh, Ali dan Siti berkahwin pada tahun 2000. Selepas tahun 2000 tu, apa hasil daripada kerja ke duit terkumpul ke antara Ali dan Siti tadi, itu dikira harta sepencarian. Tapi sebelum tahun 2000, sebelum mereka berkahwin, Ali ni tadi ada buat simpanan ke, Ali ni ada beli rumah, yang tu semua tak dikira harta sepencarian. Maksud dia tadi, apa harta yang terkumpul setelah mereka bernikah, setelah suami atau isteri tadi bernikah, dikira sebagai harta sepencarian. Dan untuk tuntut pun besok ada kaedah-kaedah dia. Harta sepencarian ni biasanya dituntut dalam dua keadaan. Yang pertama cerai hidup dan kedua cerai mati. Bila cerai mati ni biasa perlukan ada saksi apa semua. Sebagai contoh masa Ali tadi hidup atau Siti tadi hidup, dia tak buat dokumen pun harta sepencarian. Tapi bila salah seorang meninggal, lepas tu baru nak tuntut harta pencarian, maka banyaklah saksi atau supporting dokumen yang diperlukan. Memang akan naik mahkamah. Satu lagi tadi yang menyebabkan harta sepencarian tadi, tuntutan harta sepencarian akibat daripada penceraian hidup. Ini pun masalah juga kan. Bila bercerai hidup ni tentunya bergaduh. Bila bergaduh ni seorang tuntut, seorang nak menafikan. Yang seorang tuntut, seorang nak menafikan. Biasa akan jadi macam tu. Lagi banyak turun naik mahkamah. That's why sebagusnya sebelum berlaku dua perkara tadi, cerai mati atau cerai hidup, seeloknya prepare awal-awal dokumen untuk deklarasi harta sepencarian ni. Antara tujuan dia ialah supaya apa? Semua pihak boleh memutuskan dan bersetuju dalam pembagian harta tadi. Maksud tak akan ada berbalah antara suami dan isteri tadi. Melindungi hak suami dan isteri, dapat menghindarkan pertelingkahan dan menjimatkan masa pembagian harta. Ini antaranya. So saya tak huraikan detail kat sini, tapi matlamat dia sebenarnya deklarasi harta sepencarian ni untuk mengelakkan dari perbalahan setelah berlaku penceraian. Mungkin kalau cerai mati tadi, perbalahan di kalangan waris pula. Mungkin ada sebuah rumah, si Ali tadi mati meninggalkan rumah kepada isteri dia. So si isteri ni dah ada hak untuk tuntut rumah tu atas tiket harta sepencarian. Jadi ramai yang contoh isteri atau suami ni tak tahu akan faedah ataupun manfaat daripada harta sepencarian ni. So dia orang tak tuntut pun. Kalau nak ikut faraid, si isteri tadi cuma dapat 1/8 je daripada rumah tadi. Yang lain pergi ke anak. Dan lebih malang kalau tak ada anak pula, pergi kepada adik-beradik si mati. Tu yang jadi masalah lalu. Sebenarnya isteri pun boleh tuntut harta sepencarian ke atas rumah tadi. Walaupun contoh si Ali ni tadi beli rumah, si isteri dia Siti ni tadi tak ada keluarkan 1 sen pun dalam pembelian rumah tadi. Sama ada buat renovation ke apa ke, si Siti tak keluarkan 1 sen pun. Tapi atas tiket si Siti ni tadi telah mengharmonikan keluarga, telah mengharmonikan rumah tangga. Si Ali tadi bekerja dengan hati yang tenang. Dia tahu si Siti ada rumah, jaga anak-anak, jaga rumah tangga dengan baik. So si Siti tadi ada hak untuk tuntut harta sepencarian. Tu maksud dia. Tak semestinya dia pun menyumbang dalam
pembelian rumah tadi. Ataupun contoh kalau sekarang ni kita tengok suami isteri kebanyakan beli rumah letak 2 nama. 50% nama suami, 50% nama isteri. So bila berlaku kematian pada suami, contoh bahagian isteri tadi bukan harta pusaka. Bahagian suami tadi dia jadi harta pusaka. Sebab apa? Peninggalan si suami tadi. So si isteri ada hak untuk tuntut bahagian yang separuh tadi atas taket harta pencarian. Itu yang ramai tak tahu kat situ. Okay. Dan kalau ada harta yang lain lagi, si isteri boleh tuntut lagi 1/8 dari segi hukum faraid. Kalau kata turun naik court, ada pula waris yang menafikan hak atas pencarian si isteri tadi ke apa, si isteri tetap boleh dapat lagi 1/8 dari faraid tadi. So maksudnya si isteri tadi boleh dapat harta pencarian, boleh dapat 1/8 daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Jadi kalau kata contoh ada 1 juta harta, sebelum dibahagi ikut kaedah harta pusaka atau faraid, so akan dikeluarkan dulu sama ada daripada harta tu ada buat hibah, ada buat harta pencarian, ataupun ada buat wasiat 1/3 kepada yang bukan waris. Selebihnya dan tapi semua tu kena dah tolak hutang dulu. Dia tolak hutang apa semua, barulah boleh bagi faraid. Tapi orang kita tak, bila meninggal ni tak fikir lain, dia fikir faraid dulu. Dia lupa hak si mati tu. Ada beberapa perkara yang perlu ditunaikan untuk si mati, terutama hutang-hutang dia perlu diselesaikan dulu, barulah ikut faraid. Itu yang selalunya orang kita salah faham. Okay, so rakan-rakan semua, cubalah bagi tahu mana-mana prospek yang kita ada. Jangan berlengah untuk buat penulisan wasiat ni. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi. Masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum datang kematian. Sebab tarikh lahir tu ada, semua orang boleh tahu tarikh lahir dia. Anak belum keluar dah boleh expect dah bila nak lahir, tapi tak ada tarikh kematian pun lagi. So jadi beritahulah dia orang semua elok buat penulisan wasiat atau perancangan harta pusaka tu buat sekarang masih hidup, supaya besok bila dah tak ada, takkan ada perbalahan di kalangan waris, dan semua hartanya akan sampai pada waris dalam keadaan yang betul. So tak adalah jadi terkumpul lagi, tambah lagi sekarang ni. Macam tahun lepas kita tengok jadi 70 bilion. Tu confirm akan datang, akan bertambah dari masa ke semasa. So saya harap dengan perkongsian slide yang ada ni dapatlah sedikit sebanyak untuk membantu anda semua untuk menyampaikan sedikit ilmu ni kepada prospek-prospek yang ada kat luar, dan sekurang-kurangnya dapat membantu untuk anda buat presentation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.